Pada episod yang lepas, kita sudah ke selatan negara Thailand ini untuk melihat fenomena sebarau. Aduh, man. Satu tempat yang cukup mistikal dan masih terjaga kelestariannya, guys. Keindahan dan kecantikan Taman Negara Kausuk ini akan sentiasa rapat dengan hati saya. Banyak yang saya belajar di sini mengenai pergerakan ikan sebarau dan cara pemakanan mereka. Namun, jelajah Thailand kita ini masih belum selesai. Kita akan teruskan ekspedisi pancing kita di negara Siam ini. Kali ini, kita akan ke Bangkok, ibu negara Thailand dalam misi mencari ikan kegemaran saya. Ikan ini sudah banyak saya tangkap di pelbagai tempat. Namun, apa yang menariknya di tempat yang kita tuju ini ialah ikan di sini dikatakan hanya boleh ditangkap dengan satu teknik, iaitu teknik skipping. Dalam video kali ini, guys, saya akan tunjukkan cara untuk menangkap ikan toman menggunakan teknik skipping dan kenapa teknik ini sangat efektif di tempat ini. Dan untuk itu, guys, kita kena ke bandar Bangkok. Perjalanan kita dari Taman Negara Kausuk ke Bangkok akan makan masa selama 9 jam. Dan tempat yang kita akan pancing kali ini adalah di jaringan parit yang terkenal pada satu ketika dahulu sehinggakan bandar Bangkok ini dikenali sebagai Venice of the East. Dinamakan sebagai Klong, parit-parit ini dipercayai mula dibina seawal abad ke-15 bagi memudahkan perdagangan antara kerajaan Ayutthaya pada masa itu dan dunia luar. Sehingga kini, sistem parit yang canggih ini sudah berkembang menjadi 1,682 jaringan parit sepanjang 2,604 km di sekitar bandar Bangkok ini, di mana ianya kini digunakan sebagai satu modus pengangkutan buat masyarakat setempat dan juga sebagai satu mekanisme alternatif saliran air bagi mengurangkan kesan daripada banjir yang tiap tahun melumpuhkan bandar Bangkok ini. Namun, apa yang menarik perhatian saya ke sini adalah kewujudan ikan toman di dalam jaringan parit ini yang langsung tidak diketahui oleh saya semasa saya menetap di Bangkok 7 tahun lepas. Dan lebih menarik adalah cara menangkapnya, di mana saya difahamkan bahawa satu-satu caranya untuk menangkap ikan toman di sini adalah hanya dengan menggunakan teknik skipping. Ini kerana ikan-ikan toman di sini suka menghendap di bawah pohon yang tumbuh di tebing parit di mana arusnya tidak begitu kuat. Dan satu-satu caranya untuk melalukan gewang kita berdekatan dengan ikan ini adalah dengan teknik skipping, di mana kita dapat menghantar gewang terus ke bawah pohon-pohon ini tanpa ianya sangkut pada ranting-ranting yang terjulur keluar. Dan ini memang satu sifat ikan toman ya, guys. Macam saya pernah bagi tahu kamu semua, ikan ini adalah sangat-sangat opportunistic. Maka ikan ini akan lebih cenderung untuk menghendap di kawasan-kawasan yang tidak berarus supaya ikan ini tidak perlu menggunakan banyak sangat tenaga melawan arus. Oleh itu, penggunaan prop-prop bersama worm hook adalah sangat berkesan dalam usaha untuk memanggil toman-toman yang tersembunyi di bawah pohon ini.
Prop. Tak besarlah. Tapi seronok tengok dia sambar tadi. Oh, memang dapat balas dendam. Oh, terbaik. Itu je bezanya. Tukar setup, aku tak pastilah. I'm not sure kalau tukar setup ke. Tapi cara dia ambil hari ni pun lain. Memang dia ambil kemas. Kalau kita tengok balik video slow-mo tadi tu, dia ambil, memang saya dah rasa dia punya berat dia. Beza dengan 2-3 hari 2 hari yang sebelum ni, tak rasa langsung. Dia selalu miss kat belakang. So kali ni dia ambil kemas. Tak pastilah setup kita menjadi ke apa ke, tak pasti. Kita tengok lagi 2-3 ekor. Setup yang saya maksudkan di sini adalah cara persembahan gewang. Prop-prop ini boleh dipersembahkan dengan pelbagai cara. Cara pertama adalah dengan menyerongkan posisi hook supaya mata akan lebih terbenam. Ini akan membantu pengguna untuk mendapatkan lantunan skipping yang lebih stabil. Rata-rata pengguna soft plastik di Thailand akan menggunakan setup jenis ini. Cara kedua adalah dengan memasangkan hook selari dengan badan. Dengan menggunakan setup seperti ini, pengguna tetap dapat melakukan skipping, tetapi akan sedikit terjejas kerana batang hooknya terdedah kepada potongan air. Namun, pada pandangan saya, setup ini menjanjikan strike to hookup ratio yang lebih tinggi. Dan cara ketiga adalah dengan menggunakan wire rig setup. Namun, setup ini adalah berat dan tidak sesuai untuk digunakan untuk teknik skipping. Wire rig adalah lebih sesuai untuk teknik blind casting dan side casting di kawasan Samai. Dan cubaan pertama saya 2 hari lepas di sini menggunakan setup cara pertama tidak berjaya, guys. Oh. แล้วเดี๋ยวสลับไปสลับมาพอตรงนี้ง่ายปุ๊บเราค่อยมันดังมาที่ดีก่อนเอาวัดที่ Aduh. Saya mendapat sambaran demi sambaran, namun langsung tidak melekat. Kalau korang tengok balik replay ikan ini, dia datang dan dia sambar kemas. Tapi semasa saya angkat rod, gewang balik kosong. Dan dari permatian saya pada gewang prop-prop ini, hook masih lagi cemerlang duduk dalam gewang. Sedikit pun tidak keluar. Ini menunjukkan bahawa susah untuk wormhook terkeluar dari badan prop-prop menggunakan setup cara ini. Kalau korang nak tahu kenapa, ini disebabkan oleh material TPE yang digunakan untuk membuat gewang prop-prop. Dalam industri soft plastik, ada 2 jenis material yang boleh digunakan, iaitu PVC dan TPE. PVC adalah lebih lembut berbanding TPE, manakala TPE adalah lebih kenyal. Maka setup jenis pertama ini adalah lebih sesuai dengan gewang-gewang soft plastik diperbuat daripada PVC. Dan untuk membuktikan hipotesis saya repeat balik hari ini tetapi dengan menggunakan setup nombor 2. Dan hasilnya sedikit berbeza hari ini. 1 kali balas terus melekat. Apa-apa pun, kita lepaskan ikan ni dahulu dan cuba dapatkan lagi statistik untuk hipotesis kita. Kita lepaskan, kita ambil ukuran ikan ni dulu. Ikan ni tak berat pun. Sekejap aku tengok berapa berat ikan ni. 5 pound je. Dalam 2 kilo lebih, tak besar pun. So kita cabut prop-prop ni daripada dia. Okay, prop-prop. So yang ni sekarang dalam lebih kurang 58. So ini dalam 58. Berat 5 pound. So kita lepaskan dia secepat mungkin.
Thank you so much boy. Thank you so much for the fight. ขอบคุณครับนะขอบคุณครับนะโอ้ยสนุกดีเลยสกิปปิ้งเลยโอเคไปSeronok juga skipping ni guys. Itu tadi ikan toman pertama saya dengan teknik skipping. Dan pancing kat klong ni betul-betul seronok. Pasal ikannya terkumpul di satu-satu kawasan. Kita tidak perlu pindah jauh-jauh untuk mencari spot yang baru. Hanya perlu ke pokok seterusnya dan kita dah boleh cuba untuk memujuk sang toman yang menghuni di situ. Antara naik atau tidak sahaja. Ui Main cut ah. Ui Oh ya. Dày đó Huy. Dày đấy. Oi, dia tinggal sisik. Oi. Dia tinggalkan sisik, nampak? Nampak guys? Dia tinggalkan sisik. Dia dah makan cantik dah, nampak? Koyak dah kat ekor dia. Dia tinggalkan sisik untuk akulah buat kenangan. Aduh. Tengok leader. Ni leader 50 pound ni guys. Nampak? Dah koyak kan macam tu je. Yalah, kalau korang tengok kat situ. Kalau korang tengok kat situ, nampak? Hai. Dia memang ada kat situ. Dia dah ambil dah. Tapi itulah, tak ambil kemas. Nak buat macam mana? Bukan nasib kita kat situ. Itu memang tak boleh buat apa dah. Itu memang kamikaze dah tu. Memang tengok tu betul. Buat. Aku baling kat celah-celah tu, dia ambil kat situ sekejap je. Aku tarik sikit, prak. Bye-bye. Nak tarik kau-kau pun, nak tarik kuat-kuat pun tak boleh guys. Aku dah baru tukar tadi yang pergi 20 pound kan. 20 pound kau tarik kuat-kuat memang dia putus lah. Tak ada cara. Kadang-kadang untuk game skipping ni saja yang kau boleh buat lah. Kita baling, kita hantar dalam, dia makan. Kalau dia makan kat luar sedap, game open kan. Tapi kalau dia makan kat dalam, bye-bye lah. Ke mai คนจีนนะแล้วก็ปลากัดแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ออกเยอะใช่ไหมdia cakap banyak orang, dia cakap banyak orang juga dah baling kat dalam tu tak boleh nak keluarkan ikan tu. Bukan saja kat sini lah, dia cakap kat banyak-banyak tempat tu kadang-kadang dia orang baling tu kan, baling sampai ke bawah. Dia sampai kat dalam tu, kalau katakan ikan tu keluar dan dia ambil, itu lain cerita. Masalahnya sekarang ikan tak keluar ambil kan, dia ambil kat dalam. Kadang-kadang kau menang, kadang-kadang kau kalah. Tu je lah kodong-kodong kau jangan serius sangat, jangan down sangat. Benda biasa nak pancing. Kalau nak ikan sangat, pergi pasar beli, jangan pancing, faham tak? Itu je. Kita nak seronok tengok dia letup tu. It's okay. Kita cuba lagi. Sayang, putus. Saya betul-betul tak dapat nak buat apa-apa. Pasal ikan sambar betul-betul di belakang tiang batu. Dan bila dia mula bergeser dengan tiang batu, terus putus lidah saya. Ini satu limitasi teknik skipping guys. Pasal teknik skipping ni adalah sebenarnya sejenis seni guys.
kita tidak boleh kasar bila masa hendak melakukan teknik skipping. Kita kena tenang dan pastikan peralatan yang kita pakai sesuai untuk menolong kita mencapai lantunan atas air yang diingini. Untuk tujuan itu guys, saya akan selalu rekomenkan setup seperti berikut untuk teknik skipping. Untuk rod, saya akan rekomenkan rod rating dari medium ke heavy dengan aksi rod yang lebih perlahan ataupun slow. Action rod adalah sangat penting bagi membantu korang mencapai teknik skipping yang sempurna. Kerana skipping ini adalah sama seperti membaling batu di atas permukaan air. Kunci kejayaan adalah untuk melempar gewang betul-betul pada sudut yang hampir selari dengan permukaan air. Maka, lebih perlahan action rod kamu, lebih banyak masa yang kamu akan dapat untuk menghayun rod kamu itu dengan lebih sempurna. Bagi reel atau kekili, saya akan rekomenkan reel dengan keupayaan spool yang cetek atau separa cetek. Spool separa cetek menghadkan penyimpanan tali yang banyak dalam spool yang boleh mengakibatkan masalah pengurusan tali seperti backlash dan tali terbenam yang mungkin terhasil daripada teknik skipping. Untuk tali pula, saya akan rekomenkan tali dan leader kurang daripada 50 pound. Bagi mainline, saya akan rekomenkan antara 20 hingga 40 pound. Mula dengan 40 pound ketika hendak mula belajar skipping. Dan kemudian, pelan-pelan turun ke 20 pound untuk mendapatkan jarak skipping yang lebih jauh. Bagi gewang pula, terpulang antara soft plastik jenis TPE ataupun PVC. Kerana kedua-duanya dapat digunakan untuk tujuan skipping. Masing-masing ada kelebihan dan keburukannya tersendiri. Ini adalah saranan saya untuk kamu sekiranya kamu mau belajar dan mahirkan diri dengan teknik skipping ya guys. Akan tapi kamu harus ingat bahawa dalam dunia pancing ini tiada betul ataupun salah. Setiap tempat keperluannya akan berbeza. Jadi kamu harus cari apa yang terbaik untuk memastikan kamu dapat skipping tanpa apa-apa masalah. Pasal teknik skipping ini adalah sejenis teknik memujuk ikan yang menyorok di sebalik struktur-struktur kayu di dalam air. Dan proses ini akan makan masa. Peralatan yang sesuai akan memastikan kamu dapat konsisten membuat skipping ke kawasan-kawasan ikan menghendap. Oi. Semat. Oh, semat. Yeah. Ay. Okay. Woo. Woo. Dah. prop ครับ อ้าวหลุดซะแล้ว Ini dia guys, Toman Sungai Canals of Bangkok. Oh, bagus. Nampak kat depan ni, nampak guys, prop. Dia punya puas hati aku.
Tak ada bandingan. Muah. Ni kena cium satu kali ni. Suaidi. Ni berapa berat ni, kita tengok dulu berapa berat dia. Alright, berat dia. Oi. Not bad, boy. Ini 10 pound ni. Not bad. So 10 pound dalam lebih kurang 4 kilo lebih lah. Dalam 4 kilo lebih. Kita nak tengok berapa ukuran panjang dia. Ini semua untuk scientific studies je lah guys. Kita hanya nak tahu saja ikan kat sini gemuk ke, macam mana ke, apa yang tengah terjadi dengan dia. Itu yang kita nak tahu. So sementara kita handle ikan ni, macam saya selalu cakap lah guys, elakkan ikan kat atas lama sangat. Kita nak cepat-cepat lepaskan dia. Kita nak biar dia air. Pasal apa? Bila kau keluarkan dia luar daripada dia punya dia punya natural habitat tu, habitat asal dia jadi shock. So bila dia jadi shock, dia tak boleh nak hidup lama. Tak boleh nak recover. So ikan ni, kalau kita tengok sini 70 cm. 70 cm. Memang solid ikan ni. Shock ikan ini bermaksud kejutan yang dialami oleh ikan apabila dikeluarkan daripada habitat asalnya guys. Ikan Toman walaupun sering kali boleh dilihat bertukar nafas, namun badannya tidak dicipta untuk menerima perubahan suhu yang drastik apabila dikeluarkan daripada air. Perubahan suhu ini boleh mengakibatkan ikan masuk ke fasa kejutan dan sekaligus boleh mengakibatkan kematian. Jadi sekiranya korang mengamalkan catch and release, cuba elakkan ikan berada di atas darat untuk masa yang lama. Ini akan meningkatkan peluang untuk ikan kembali hidup seperti biasa. Padu. Oh, padu. Okey, satu lagi. Tunjuk. Prop. Prop. Okey, jom kita lepaskan ikan ni lah. Okey, kita lepaskan dia. Dengan ikan tadi, kita sudah berjaya hook up 3 ekor tuman menggunakan cara setup kedua. Maka dengan itu, saya dapat rumuskan bahawa untuk soft plastik jenis TPE, memasangkan worm hook selari dengan badan soft plastik adalah paling mujarab berbanding dengan menyerongkannya. Sekiranya kamu semua hendak menyerongkan worm hook untuk mendapatkan lantunan soft plastik yang lebih stabil, saya akan sarankan kamu semua untuk menggunakan soft plastik jenis PVC. Lepas angkat ikan tadi, saya pun beramah mesra dengan orang kampung di sana sekejap dan terus balik ke hotel. น้องชื่ออะไรอ่ะ เป็นครับ เป็นเหรออายุเท่าไหร่อ่ะ รู้10 ครับ 10เหรอเอ้ยเก่งจังเลย Esoknya, saya berangkat pula ke Huai Samong untuk sambung jelajah kita di negara Siam ini. Huai Samong ini satu kawasan yang berdekatan dengan sempadan Thailand dan Cambodia. Tempangan ini masih baru guys. Dan semenjak lockdown hari itu, saya sudah pasang hajat saya untuk pancing di sini. Namun, setibanya saya di Huai Samong, angin betul-betul kuat dan ini menyukarkan kita untuk keluar pancing. Jadi, saya terpaksa batalkan hajat saya dan pulang semula ke Malaysia. Apa-apa pun, korang jangan risau. Pasal saya akan sambung semula jelajah Siam ini pada tahun 2023. Kepada kamu semua yang belum membeli jersey sempena ulang tahun Brave ke-7, jangan tunggu lagi guys. Cepat-cepat pergi ke Shopee Brave Fishing Sdn Bhd dan beli terus. Setiap pembelian akan datang dengan nombor cabutan bertuah seperti yang tertera pada kad ini. Tarikh tutup adalah pada akhir bulan 2 2023. Dan saya akan terus buat cabutan untuk memilih 5 pemenang bertuah untuk ikut saya ke Taman Negara Kausuk pada tahun 2023. Kepada yang berminat tetapi sudah kehabisan stok saiz baju, kamu boleh menghubungi 012 603 1232 untuk pesanan melalui WhatsApp. Bagi tahun 2023 ni guys, saya akan membuat sedikit pembaruan kepada channel ini. Niat saya adalah untuk menunjukkan kepada kamu semua
spot-spot pancing yang menarik di seluruh Asia Tenggara ini dan pada masa yang sama berkongsi tips bersama kamu semua. Tahun 2023 ni juga kita akan sambung game show Taruh Kupar kita, tapi kali ini dengan sedikit perubahan. Dengan itu guys, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu semua atas sokongan padu kamu kepada saya dan pasukan saya. Tanpa sokongan kamu semua, kita tidak mungkin sampai ke mana kita sudah sampai hari ini. Next video guys, saya akan kembali ke Temenggung untuk menunjukkan cara-cara untuk blind cast di Tasik Temenggung. Oleh itu guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi.